Yang belum mutekan mic tu tolong mutekan mic ya. Ada ha. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa khabar? Waalaikumsalam. Okey. Sebelum kita mula, cikgu nak minta tolong semua tolong mutekan mic masing-masing ya. Supaya kawan-kawan semua boleh dengar suara cikgu dengan jelas. Kalau kamu tak mutekan mic, nanti kawan-kawan tak boleh dengar suara cikgu. Daniel? Daniel mutekan mic Daniel. Siapa ni? Ila Zalia. Tolong mutekan mic. Putri pun tolong mutekan mic. Okey, topik kita hari ini adalah berkaitan dengan tumbuhan. Topik tumbuhan ni topik yang baru ya. Sebelum ni kita belum masuk lagi topik tumbuhan ni. Sebelum ni topik haiwan. Topik haiwan habis, jadi hari ni kita akan masuk topik tumbuhan. Dalam topiknya ada beberapa perkara yang cikgu nak kamu titik beratkan. Yang pertama, bahagian-bahagian yang terdapat pada tumbuhan. Dan yang kedua, dalam bahagian tumbuhan tu setiapnya ada ciri-ciri yang berlainan. Kita kena kelaskan ciri-ciri setiap bahagian tumbuhan tu kepada dua kumpulan. Lepas ni kita akan tengok apa kumpulan ciri-ciri bahagian tumbuhan yang cikgu nak sentuh. Sebelum tu, cikgu nak semua bersedia dengan buku aktiviti dan juga buku teks kamu ya. Buku aktiviti dan juga buku teks. Kalau dah ada dengan kamu bagus. Buku teks kamu boleh rujuk pada muka surat 52. Boleh rujuk muka surat 52. Sambil-sambil cikgu penerangan kat depan ni, kamu boleh rujuk pada buku teks kamu ya. Okey, yang pertama sekali kita perlu kenali bahagian-bahagian yang terdapat pada tumbuhan. Cikgu yakin ya ramai di antara kamu memang dah kenal bahagian-bahagian yang terdapat pada tumbuhan ni. Sebab Tanika pun dah belajar kan? Okey, tumbuhan kita boleh kelaskan bahagian-bahagiannya kepada 4 hingga 5 bahagian. Yang kat sini cikgu buat 5 ya. Bahagian yang pertama adalah bahagian daun. Bahagian pertama adalah daun. Yang belum mute mic, tolong mute. Daniel Rudi, Asriani Budi, Zain, tolong mute mic. Kita kena buka sebab dia Adansyah belum mute mic lagi. Daniel Adansyah. Daniel Adansyah tu Daniel Rudi tu, Daniel Adansyah. Asriani Budi pun belum mutekan mic lagi. Tolong mutekan mic. Okey. Bahagian yang kedua adalah buah. Buku sains, buku teks sains. Tak apa. Sambil-sambil kita dengar je slide yang kita terangkan ni ya. Dengan cikgu, macam mana dengan cikgu tu? Kita tunggu semua bersedia dulu ya. Okey, Asriani Budi, Nurul Amiliana, tolong mutekan mic. Ya. Cakap. Kelas selesai. Masih ada lagi yang tak mutekan mic ya. Cikgu tolong mutekan lah. Daniel, cikgu dah mute kan tadi.
Okey ya, kita balik semula pada sesi kita tadi. Bahagian tumbuhan ada 5. Daun, buah, bunga, batang dan juga akar. Yang ni kamu dah tahu sebab tadi kan dah belajar. Yang ni kamu perlu labelkan bahagian tumbuhan yang betul. Okey, apa yang kita nak belajar pada hari ini, setiap bahagian tumbuhan yang ada dalam gambar ni ada ciri-cirinya yang tersendiri, ada perbezaannya. Daun kita boleh kelaskan kepada 2 kumpulan. Buah tak ada bunga kita kelaskan kepada 2 ciri yang berlainan. Batang pun ada 2 ciri batang yang berlainan. Akar pun ada 2 jenis akar yang berbeza. Ya. Yang pertama sekali kita tengok apa dia ciri bahagian tumbuhan yang berbeza tu ya. Ciri yang pertama dari segi bunga dia. Dari segi bunga kita boleh kelaskan kepada pokok yang berbunga dan pokok yang tidak berbunga. Cikgu bagi contoh. Apa contoh pokok yang berbunga? Bunga maksudnya dia memang ada bunga lah. Kalau tidak berbunga dia memang tidak akan tumbuh bunga sampai bila-bila. Itu pokok yang tidak berbunga. Okey, ini contoh pokok yang berbunga. Pokok bunga matahari. Ini pokok apa ni? Ini pokok teratai. Ya, teratai, bunga teratai. Ini pokok bunga. Pokok. Siapa tahu ni pokok apa ni? Dah mute macam mana nak jawab? Kalau waktu nak jawab boleh unmute ya. Dah jawab betul mute sudah. Orkid, bagus. Ini pokok Rafflesia. Rafflesia. Pokok bunga Rafflesia ataupun pokok bunga Pak Mak. Yang ni famous dekat negara kita. Pokok bunga raya. Jangan tak tahu ya. Semua tumbuhan yang berbuah ada bunga. Ada pokok durian. Pokok durian pun ada bunga. Sama juga dengan pokok rambutan, pokok longan, pokok mangga. Kebanyakan pokok yang berbuah dia mesti ada bunga. Sebab kalau dia tak berbunga, macam mana dia nak berbuah? Dia perlu berbunga dulu barulah tumbuh buah. Jadi kalau awak tengok dalam soalan tu, dia tulis pokok ada buah tapi tak ada bunga. Jangan pula awak yang pokok tu pokok tidak berbunga. Dia ada bunga. Cuma dalam gambar tu dia tak tunjuk bunga. Macam dalam gambar pokok durian tu dia tak ada bunga kan tapi ada buah. Bila ada buah, awak kena ingat pokok yang berbuah ada bunga. Sebelum berbuah dia mesti berbunga dulu ya. Kemudian kita balik kepada pokok yang tidak berbunga tadi. Ni contoh-contoh pokok yang tidak berbunga. Yang pertama pokok apa ni? Pokok air. Pokok pakis. Pokok pakis. Ya, pokok paku pakis. Pokok paku pakis dia memang tak ada bunga ya. Kita tunggulah bertahun-tahun pun memang tak akan tumbuh bunga. Bunga. Okey, mute kan mic masing-masing. Kalau dah sudah menjawab, mute kan mic ya. Waktu nak menjawab dia kamu unmute kan. Lagi suara cikgu jadi tak jelas. Okey. Cikgu tolong mute kan yang mana tak boleh nak mute tu. Okey, yang kedua, yang ni pokok lidah buaya. Pokok lidah buaya ataupun nama saintifiknya Vera. Pokok lidah buaya ni pun sama. Ya. Pokok tu tajam kan? Yang ni tahu tak pokok apa? Pokok. Tahu tak apa namanya ni? Saya tahu. Ni. Tahu. Kamu tak tahu, mak-mak kamu mungkin tahu. Ini namanya pokok ati-ati. Pokok ati-ati pun dia tak ada bunga. Dan juga ni, ini pokok viral. Nama dia pokok Sansevieria. Sansevieria pokok Sansevieria ni dia memang tak akan ada bunga. Okey, itu tentang bunga ya. Ingat bunga kita boleh kelaskan kepada 2 ciri iaitu pokok yang berbunga dan pokok yang tidak Berbunga. Kita tengok bahagian tumbuhan yang kedua selain bunga.
Okey, yang kedua batang dia. Batang dia pun ada dua ciri yang berbeza. Batang Yang kayu. pertama, batang Batang kayu. kayu, pandai. Yang kedua, batang Batang tidak berkayu. Okey. Contoh apa dia contoh pokok yang mempunyai batang durian. durian. Yang sekali, macam mana kita nak tahu? Okey, tunjukkan sekejap ya. Tunjukkan sekejap dan ya. Sebab ada yang bunyi lalu bising. Okey, cikgu kena mute lah yang mana belum unmute tu. Batang berkayu. Okey, macam mana kita nak tahu yang batang pokok tu batang berkayu? Pokok yang batangnya berkayu, biasanya warna batang dia warna coklat. Dan batangnya keras, susah untuk dipotong ya. Keras dan itu pokok yang batangnya berkayu. Contohnya durian. Nak mutekan mic. Siapa yang belum mutekan mic tu tolong mutekan mic. Maksudnya Lagi pokok apa ni? Bunga kertas. Pokok bunga kertas, batang ni pun batang berkayu. Kamu jangan tengok pada ranting. Yang kecil-kecil yang ada dekat dengan bunga dia ni adalah ranting. Ranting memang lembut. Tapi batang dia yang bawah ni. Yang bawah ni. Batang yang bawah ni adalah batang berkayu. Sifatnya keras. Susah untuk dipotong. Okay, yang ketiga, ini bunga raya. Sama ada bunga raya. Ini bunga kertas. Yang kata bunga raya. Yang ni bunga kertas. bunga apa? Bunga durian, bunga raya, bunga kertas, bunga ros. Bunga apa lagi? Matahari. Bunga matahari bukan? Bunga matahari batang dia bukan berkayu. Batang dia lembut kan? Mudah dipatahkan. Batang berkayu adalah batang pokok yang susah untuk kita patahkan dia. Kemudian kita tengok contoh pokok yang mempunyai batang tidak berkayu. Yang pertama pokok Pisang. Mana kita nak tahu batang dia tidak berkayu? Batangnya kadang-kadang ada warna coklat, kadang-kadang ada warna. Dan yang penting batangnya lembut dan mudah dilentur dan mudah dipotong. Pokok betik pun sama ya. Walaupun dia warnanya coklat, nampak macam batang berkayu, tetapi sebenarnya batang dia bukannya batang berkayu ya. Dalam dia warna hijau. Kalau kita potong sikit kita nampak dalam dia berair warna hijau. Jadi dia adalah batang yang tidak berkayu. Potong. Macam ni pokok ni. Ni tebu. Panggil biasa ya. Ini bukan buah tebu lah. Itu adalah batang tebu. Tak faham nama dia ni. Yang ni bukan buah tebu, ni batang tebu. Tebu sebenarnya dia tak ada buah pun. Dia ada batang. Tebu adalah okey, itu tentang batang. Ciri-ciri batang pun ada dua, iaitu batang berkayu dan juga batang tidak berkayu. Ini bukan buluh ni. Ini tebu tapi buluh pun sama. Buluh pun kategori batang tidak berkayu. Okey, yang ketiga daun. Daun pun ada dua kan. Ciri yang belayan. Siapa bising tu? Sekejap, dia nak mute kan? Daun pokok dalman. Okey, yang pertama, daun yang uratnya berjedala dan juga daun yang mempunyai urat daun selari.
Untuk daun, kita kelas ciri-ciri dia mengikut bentuk urat dia. Cikgu nak petik jadi tak sempat. Ini ada dua jenis urat Yang pertama urat daun jejala, yang kedua urat daun selari. Contoh urat daun jejala. Nampak macam ni. Urat daun jejala, uratnya dekat tengah-tengah ni ada dia punya garisan di tengah dan dekat tepi dia macam berjejara. Macam spider web, rabut sikit dekat tepi dia. Contoh urat daun jejala. Biasanya daun yang mempunyai urat jejala ni daunnya berbentuk sedikit bujur ataupun bulat. Bujur ataupun bulat. Yang kedua, urat daun selari. Macam mana kita nak kenal urat daun selari? Biasanya daun yang berurat selari ni berbentuk panjang. Daunnya berbentuk panjang. Dan uratnya selari saja. Kami macam mic sebab dia tak tahu apa yang okey, ni daun yang berurat selari. Contohnya daun pandan, daun lalang, daun pisang. Nampak? Urat dia satu garis saja. Sama ada garis menegak ataupun garis melintang. Kalau urat dia satu garis saja, satu garisan saja selari, itu maksudnya uratnya urat selari. Tapi kalau uratnya macam sebelah ni, uratnya ada garis ni dan ada cabang di tepi, itu urat jejak. Macam mana kita nak kenal urat? Kita tengok saiz urat, tengok bentuk dia. Daun yang bentuknya bujur biasanya berurat jejala. Dan daun yang bentuknya panjang dan daun pisang, daun kelapa, daun pokok tebu, daun buluh, rumput, uratnya adalah urat selari. Okey, seterusnya kita tengok tumbuhan yang keempat iaitu akar. Akar pun ada dua jenis. Cikgu tulis kat sini ya. Ada satu akar tunjang dan yang kedua akar serabut. Apa beza akar tunjang dan akar serabut? Akar tunjang ni dia ada satu akar yang besar dan panjang dekat tengah-tengah dia ni. Dia ada satu dia ada akar yang besar dan panjang dekat tengah-tengah ni yang kita panggil akar prima. Nampak? Kalau akar serabut dia tak ada akar prima ni. Dia tak ada tengah-tengah ni panjang. Hanya akar tunjang saja dia ada akar prima di bawah ni. Nampak? Akar serabut lebih pendek berbanding akar tunjang. Dan dia ada akar prima di tengah-tengah dia. Akar tunjang. Faham tak dekat ni? Boleh faham tak? Okey. Boleh tolong tunjukkan mic masing-masing? Dah. Ni belum mute mic. Bising. Cikgu nak mute mic semua. Okey. Cikgu terangkan semula ya. Akar ada dua jenis. Akar tunjang, akar serabut. Akar tunjang dia lebih kuat dan akarnya lebih panjang. Dia panjang dekat mana? Dia panjang dekat tengah-tengah ni. Akar yang tengah-tengah ni yang dia panggil akar prima ni, saiznya besar dan juga panjang jauh dalam tanah. Sebab itu dia lebih kuat, nak cabut pokok susah. Yang kedua, akar serabut.
akar serabut ni dia lebih pendek dan nampak berserabut. Yang paling penting, dia tak ada akar prima yang besar di tengah-tengah dia. Nampak? Dia sama je saiz. Yang ni ada dekat tengah dia akar prima. Akar serabut ada akar prima ya. Dan dia lebih kurang kuat berbanding akar tunjang. Yang ni lebih mudah serabut. Okay, cara yang kedua kita nak kenal pasti sama ada tumbuhan itu berakar tunjang ataupun serabut. Kita tengok pada urat daun dia tadi. Sebelum ni cikgu terangkan daun ada dua jenis urat. Ya, kita balik mula tadi. Urat daun jejala, satu lagi urat daun selari. Okay, pokok yang urat daun dia jejala biasanya mempunyai akar tunjang. Contohnya pokok bunga raya. Pokok bunga raya urat daun dia berjejala. Pokok yang ada urat daun yang berjejala akarnya akar tunjang. Manakala pokok urat jari bentuk mana panjangnya akar serabut. Ini yang mempunyai daun berurat jejala akarnya arang. Manakala pokok yang mempunyai daun urat selari akarnya akar serabut. Itu tips dia. Mana kita nak kenal pasti ya. Daun urat jejala akar tunjang. Daunnya berurat selari akarnya akar serabut. Ada yang baru masuk, cikgu nak habis dah tu. Okey, ini quiz ya. Dekat sini cikgu nak kamu kenal pasti mana tumbuhan yang mempunyai ciri yang cikgu senarai di bawah ni. Dalamnya ada 4 je pokok. Pokok pakulan suyar. Pokok pakulan suyar ni lebih kurang sama je dengan pokok paku pakis ciri-cirinya. Tapi dia jenis pokok yang berbeza. Tapi dia sama dengan ciri-ciri pokok paku pakis. Pokok beraya, dia rumput. Pokok yang keempat. Kita tengok yang pertama. Batang berayu. Pakulan suyar, batang dia berkayu atau tidak berkayu? Siapa boleh jawab? Apa dia tukar soalan antara 4 okay, dalam mute ramai masing-masing. Tolong Kayu apa tu? Tidak ke kayu. antara 4 pokok ni, yang mana yang punyai batang berkayu? Kayu. Yang mana yang mempunyai batang berkayu? Bunga raya. Ya, Bunga raya. bunga raya. Bunga raya. Bunga raya ada, yang lain tak. Yang lain, batang dia batang tidak berkayu. Pakulan suyar, batang tidak berkayu. Pokok, batang tidak berkayu. Kek embung, kek embung pun mempunyai batang tak berkayu. Okey, berbunga. Pokok yang mana satu yang mempunyai bunga? Bunga raya. Bunga bunga raya. Bunga raya. Bunga raya. Bunga raya. Bunga raya lagi satu. Bunga raya. Lagi satu. Selain daripada bunga raya? Bunga raya. Bunga ros. Ini tak bunga raya. Matahari. 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 Okay, apa ada bunga ya? Matahari. Rumput ada bunga. Bunga rumput pun muncul ke lah. Itu bunga rumput. Yang ketiga, embung.
Pokok keembong pun ada bunga. Ada satu saja pokok yang tidak bunga, iaitu pokok paku suyar. Ambil kemat. Amanda. Ambil kemat, suara tak dengar. Cindy. Kalau punya remat masing-masing. Masing-masing. Okey. Seterusnya. Kemat ya. Kalau cikgu nak suka okey, sebelum kita teruskan, minta tolong semua tolong mute mic ya. Sebab suara cikgu jadi tak jelas. Cikgu, saya dah buat dah buka mic. Jangan buka mic, tutup mic, tutup mic masing-masing. Stop. Tutup. Tutup ya, sebab bising. Ada lagi bunyi bising tu. Tak apa, kamu tak jawab, tak buka mic pun tak apa kalau nak jawab soalan cikgu. Kamu jawab saja dekat rumah ya. Jawab saja di rumah tanpa perlu buka mic. Cikgu boleh nampak daripada gerak-geri mulut kamu, jawapan kamu. Okey, kemudian dari segi urat daun. Urat daun selari. Pokok yang mana ada urat daun selari? Tadi cikgu dah cakap dah kan, urat daun selari ni biasanya daun dia bentuknya panjang. Dekat sini mana satu daunnya bentuk panjang? Limau. Yang pertama, ya, pokok pakulan suya. Pakulan suya daunnya panjang kan? Jadi daunnya berurat selari. Dan juga rumput. Rumput dan pokok pakulan suya mempunyai urat daun selari. Kemudian urat daun jejala, pokok bunga raya dan juga pokok keembong. Sebab daunnya berbentuk wujud, tak panjang. Okey, akar tunjang. Cikgu dah maklumkan sebelum ni, pokok yang mempunyai urat daun jejala, akarnya akar tunjang. Dekat sini yang mempunyai urat daun jejala adalah pokok bunga raya dan juga pokok keembong. Jadi urat daun akar dia pun adalah akar tunjang, bunga raya dan juga pokok keembong. Kemudian akar serabut. Pokok yang mempunyai urat daun selari seperti pokok pakulan suyar dan juga rumput mempunyai akar serabut. Sekali lagi cikgu tekan dekat sini ya. Pokok yang ada urat daun jejala, akarnya akar tunjang. Yang ada urat daun selari, akarnya akar serabut. Okey, sekarang kamu boleh buka buku aktiviti kamu. Buka buku aktiviti kamu ni. Buku surat berapa? Buka surat 35. Surat ke-35. Topik tumbuhan ni. Buku aktiviti surat 35 ya. Okey, macam mana cara nak buat dia? Sesuaikan bahagian tumbuhan yang berikut. Dah buka buku? Dah. Dah. Okey, kita buatkan. Mula-mula kita tengok daun ni. Daun ni urat dia urat apa? Uratnya urat jejala. Jadi cikgu nak awak sesuaikan pada daun urat jejala. Okey, Mat duduk. Kamu kena mute ke mic masing-masing ya.
tak bunyi bising keluar. Baris. Okey. Okey, yang kedua. Yang satu lagi ni daunnya urat. Urat panjang-panjang ni urat apa? Ha? Kelari. Okey, jadi kamu tuaikan pada daun urat kelari. Faham? Kamu kena suaikan dua belah. Sebelah sini, sebelah lagi sini. Okey, jadi untuk batang, bunga dan juga akar, kamu buat sendiri boleh? Boleh. Cikgu nak tamatkan sesi kita. Sebelum tu cikgu nak ambil gambar dulu ramai-ramai. Sekejap, cikgu nak stop present. Kak. Boleh. Tak payah, tak payah, tak payah. Biar siap nanti langsung.